Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan B. Syamsuddin, pemegang kad matrik D2019-2091159. Pada hari ini saya akan melakukan sebuah video yang bertajuk Falsafah Pendidikan Guru di Malaysia dan Pembentukan Guru di Malaysia. Okey, sebelum saya menceritakan lebih lanjut mengenai pembentukan falsafah pendidikan guru di Malaysia, itu pertama-tamanya eloklah jika kita memahami apa yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan itu sendiri. Falsafah bermaksud satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran umum dan asas, manakala perkataan pendidikan bermaksud usaha sistematik yang disengajakan yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha perkembangan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Seterusnya, menurut Nur Jamaluddin, pada tahun 1978, guru adalah pendidik, iaitu orang dewasa yang bertanggungjawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasannya sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Seterusnya, kita beralih kepada sejarah pembentukan falsafah pendidikan guru di Malaysia. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyata Razak 1956, Laporan Rahmat Talib 1961 dan Rancangan Malaysia pada tahun 1979. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan guru di Malaysia, iaitu yang pertama, menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran, daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi mengembangkan lagi potensi murid. Yang kedua, melahirkan guru yang dapat memudayakan ilmu dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian pendidikan guru telah mendokumentasikan falsafah pendidikan guru dengan rasminya. Objektif yang utama falsafah pendidikan guru tersebut didokumentasikan adalah untuk menjadi rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Ehsan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Syazianti binti Devi, pelajar semester 1 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni dengan kepujian Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya merupakan pelajar KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Saya juga merupakan ahli kumpulan 5 yang akan membentangkan unit 5, iaitu Falsafah Pendidikan Guru, Pemikiran dan Amalan dalam Profesion Keguruan. Pada hari ini, saya akan mengulas tentang falsafah pendidikan guru di Malaysia yang menjadi rujukan, panduan serta wawasan kepada seluruh institut dalam melahirkan guru. Terdapat 9 falsafah pendidikan guru. Saya akan menerangkan falsafah pendidikan guru yang pertama, yaitu untuk melahirkan guru yang berpekerti mulia. Seorang guru yang berpekerti mulia adalah guru yang sentiasa meletakkan kepentingan kepada pihak lain terlebih dahulu seperti pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara, melebihi kepentingan diri sendiri dan keluarga. Seorang guru perlulah bersikap jujur dalam menjalankan tugas dan tidak mudah berputus asa dalam menumpahkan ilmu kepada pelajar. Selain itu, mereka juga mestilah sentiasa memberi pertolongan yang ikhlas kepada pelajar dalam usaha mendidik mereka menjadi yang terbaik. Berpekerti mulia secara spesifiknya merujuk kepada sasiah seorang guru. Seperti mana yang kita tahu, seorang guru merupakan ejen perubahan yang membawa teladan yang baik kepada para pelajar. Oleh itu, amatlah penting bagi seorang guru menunjukkan teladan dan sasiah yang terbaik kepada para pelajarnya.
Antara sasya yang perlu ada dalam diri seorang guru ialah mengerti bahasa, bersopan santun, berdisiplin, dan bermoral. Sekiranya guru menunjukkan disiplin yang tidak baik dan buruk kepada para pelajar, contohnya seperti merokok di kawasan sekolah ataupun pilih kasih dalam mendidik, hal ini akan memberi teladan yang buruk kepada para pelajar. Malah, ia akan mewujudkan rasa tidak hormat pelajar kepada guru, dan ini akan menjejaskan hubungan antara guru dan pelajar. Sebagai seorang guru, amatlah penting untuk kita mengetahui pelajar meningkat usia mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar. Oleh itu, amatlah penting untuk kita menjadi petunjuk serta contoh yang terbaik kepada mereka agar menjadi model insan yang seimbang, tulus, dan ikhlas pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikmal Daniel bin Mak Yusof dari Kumpulan 5. Yang saya akan hasilkan dalam video ini ialah keterangan kandungan falsafah pendidikan guru, yang mana yang pertama ialah berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspi negara. Dalam berpandangan progresif dan saintifik ini, saya perlu banyak membaca dan berlatih untuk mampu menggunakan alatan berteknologi sehingga dapat membantu saya dalam menyediakan set induksi dan suasana pembelajaran yang berkesan kepada murid saya. Tidak cukup dengan itu sahaja, saya juga perlu menyediakan satu suasana pembelajaran yang akan memupuk murid-murid ke arah pemikiran yang progresif dan saintifik, yang mampu melahirkan suasana murid-murid yang aktif serta mempunyai kebolehan untuk belajar dengan sendiri walaupun ketiadaan guru. Iaitu ini sangat penting bagi pelajar kerana ia dapat membantu murid dalam menyelesaikan kerja rumah ataupun tugasan yang telah diberikan dengan baik serta tepat. Sebagai contoh, kita sebagai seorang guru yang cemerlang seharusnya mempelbagaikan teknik mengajar agar para pelajar tidak mudah berasa bosan dan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih berkesan. Oleh itu, para pendidik mempelbagaikan teknik mengajar dengan menggunakan aplikasi secara atas talian seperti Google Classroom, Zoom, WhatsApp dan Padlet. Assalamualaikum anak-anak murid. Bagaimana keadaan anda? Sudah bersedia dan bersemangat ke untuk menghadapi Google Classroom? Bagaimana latihan saya yang beri dekat Google Classroom? Okey, hari ini kita akan belajar dekat Zoom, aplikasi Zoom ya. Pastikan semua dengar apa yang saya ajar. Okey, hari ini kita akan belajar tentang menghasilkan teknik-teknik melukis dengan cepat. Okey. Berdasarkan lakonan tadi, guru tersebut telah mempelbagaikan teknik mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pun berada di mana-mana, mereka pasti dapat belajar dengan bersungguh-sungguh dan tidak ketinggalan zaman. Seterusnya ialah bersedia menjunjung aspirasi negara. Sebagai seorang guru, kita mestilah sentiasa meletakkan hasrat matlamat negara sebagai yang terpenting dan utama. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada seorang guru, sebagai contohnya, kita haruslah taat dengan arahan dan mengutamakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, seperti menjalankan tugas sebagai seorang guru dengan amanah dan berdisiplin, iaitu masuk ke kelas pada waktu yang tepat untuk mendidik para pelajar menjadi bangsa yang berguna pada negara. Dalam pendidikan seni visual, untuk mendapatkan A dalam peperiksaan, anda semua perlu tahu apa itu unsur seni. Apabila anda telah tahu apa itu unsur seni, anda perlu membuat latihan pada setiap hari bagi melembutkan tangan anda, dan anda sudah fasih dalam membuat lakaran-lakarannya. Oleh itu,
Walaupun kita mempelajari subjek pendidikan seni, seringkali saya menyebut kepada anda adalah masa depan negara kita dan menasihati supaya belajar rajin-rajin di rumah. Mulai hari ini, anda perlu membuat latihan setiap hari sehingga anda fasih dalam melukis. Sekarang ni dah masuk waktu saya untuk mengajar di dalam kelas 4B ni. Semua pelajar dah pandai. Lebih baik saya main COC dalam bilik saya. Sikap seumpama ini telah menunjukkan seorang guru tidak mengikut arahan dan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana dia tidak masuk ke kelas untuk mengajar, malah dia menghabiskan masa dan membazirkan masa dengan bermain COC ataupun bermain game di dalam biliknya. Oleh itu, sikap seumpama ini tidak elok ataupun tidak baik untuk diteladani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafira binti Khalil Azhar daripada kumpulan 5. Pada kali ini, saya ingin menguraikan sedikit keterangan kandungan falsafah pendidikan guru. Unit 5. Semua sedia maklum bahawa keterangan kandungan falsafah pendidikan guru terbahagi kepada 9 bahagian. Bahagian yang pertama ialah pekerti mulia. Bahagian yang kedua, berpandangan progresif dan saintifik. Bahagian ketiga, peserta menyanjungi aspirasi negara. Bahagian keempat, menyanjungi warisan kebudayaan negara. Bahagian kelima, menjamin perkembangan individu. Bahagian keenam, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Bahagian yang ketujuh, memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Bahagian ke-8, memelihara masyarakat yang progresif. Dan terakhir sekali, bahagian ke-9 adalah memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Walau bagaimanapun, apa yang saya ingin fokuskan di sini adalah bahagian ke-4 dan ke-5, iaitu menyanjungi warisan kebudayaan Malaysia dan menjamin perkembangan individu. Menyanjungi warisan kebudayaan negara bermaksud guru meletakkan diri mereka sebagai role model agar menjadi teladan kepada masyarakat, murid dan ibu bapa. Tugas guru adalah bukan sesuatu yang mudah kerana masyarakat beranggapan guru ini seorang yang baik, berdisiplin, bertanggungjawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas mereka. Jadi, segala perlakuan guru itu akan mencerminkan para pelajar, masyarakat dan ibu bapa punya pandangan. Contoh video guru menunjukkan teladan yang baik kepada murid. Aisyah, kenapa kau bersama moderator? Kenapa? Kau tak ingat apa yang cikgu sehari? Persekitaran yang bersih adalah bermula daripada diri sendiri. Kita kalau nak buang tong sampah, mesti di dalam tong sampah. Tak boleh buang sampah merata-rata. Kerana kalau tidak, suasana dan persekitaran semua akan kotor. Kita pun tak nak semua kotor-kotor. Kalau cikgu sendiri pun, kalau ada sampah, cikgu akan simpan sampah tu sampai jumpa tong sampah baru cikgu buang. Alah, lupa pula. Sekejap, aku ambil sampah ni pada tong sampah. Poin yang seterusnya adalah menjamin perkembangan individu. Menjamin perkembangan individu ni adalah di mana guru perlu memberikan keutamaan kepada murid-murid dalam menentukan potensi diri sendiri secara terbimbing, seperti murid bebas memilih subjek efektif, aktiviti kurikulum dan mengemukakan idea. Menjamin perkembangan individu ni secara jelas dapat ditunjukkan melalui sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sesi pembelajaran dalam kelas menggalakkan perkembangan secara individu. Kan bagi soalan dan kamu perlu menjawab secara spontan. Angkat tangan ya kalau nak jawab. Baik! Go! Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. 6 darab 2 berapa? Sekejap, lupa lah.
12. Ya, betul. Soalan yang seterusnya. 12 darab 3 berapa? Saya. Aisyah, ya? 36. 36. Okey, seterusnya soalan ketiga. 5 darab 10 berapa? 50. Okey, betul. Okey, Sharifah, soalan untuk awak. 5 darab 5 berapa? 25, cikgu. Ya, betul. Okey, sekian. Terima kasih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizi bin Syaruji. Nombor matriks D20192091161. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang topik di mana kita akan menyentuh tentang falsafah pendidikan guru, iaitu isi kandungan falsafah pendidikan guru tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, falsafah pendidikan guru terbagi kepada 9 pecahan, di mana setiap pecahan ini mengandungi fungsi yang tersendiri. Dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang salah satu daripada ke-9 isi kandungan tersebut. Yang pertama ialah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Jika kita bercakap tentang masyarakat yang bersatu padu, mesti di dalam fikiran kita akan tertanya, apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat bersatu padu itu? Masyarakat bersatu padu ini merupakan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Cina, Melayu dan India serta etnik-etnik yang terdapat di Malaysia. Perkara ini penting untuk kita menjaga perpaduan dalam masyarakat supaya perpaduan itu akan terus erat. Terutamanya kita sebagai seorang pendidik, kita haruslah menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan dan teladan yang baik kepada semua anak-anak murid kita, kerana anak-anak murid kita terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai latar belakang yang berbeza. Kita sebagai seorang guru tidak boleh sewenang-wenangnya memilih ataupun bersikap memilih kasih. Perkara ini akan dapat dilaksanakan dengan kita sebagai seorang guru melakukan pelbagai aktiviti yang membolehkan anak-anak murid kita berinteraksi antara satu sama lain. Kerana aktiviti-aktiviti sedemikian penting untuk menjadikan anak-anak murid kita saling berkenalan antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan latar belakang seseorang anak murid itu. Perkara ini akan dapat dilaksanakan melalui penerapan elemen perpaduan di dalam mata pelajaran kita, seperti subjek sejarah, di mana subjek sejarah banyak menekankan elemen-elemen serta prinsip perpaduan masyarakat serta latar belakang negara kita. Setiap pelajar mestilah menghayati isi kandungan yang terdapat di dalam subjek sejarah tersebut. Yang seterusnya ialah memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Jika kita bercakap tentang masyarakat yang demokratik, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan demokratik itu sendiri? Demokratik itu bermaksud pecahan perkataan Yunani, iaitu perkataan demos dan juga kratos. Demos bermaksud rakyat dan juga kratos bermaksud kuasa. Kedua-dua gabungan dua perkataan tersebut akan membentuk perkataan demokrasi yang bermaksud kekuasaan rakyat. Di mana di dalam demokrasi di Malaysia, ini bermaksud rakyat mempunyai pilihan untuk menentukan kerajaan yang bakal dilantik tanpa mempunyai sebarang paksaan dari mana-mana pihak. Dan begitu juga demokrasi di dalam konteks alam persekolahan. Kita sebagai seorang guru hendaklah memberi peluang kepada anak-anak murid kita untuk membuat sebarang keputusan, dan juga kita mestilah bersikap adil kepada mereka dengan memberikan nasihat di atas keputusan yang hendak dibuat itu. Ini kerana dalam usaha untuk memelihara suatu masyarakat yang demokratik, kita mestilah bermula daripada alam persekolahan, di mana kita membimbing anak-anak murid kita untuk bersikap demokratik. Untuk memelihara suatu masyarakat yang demokratik, kita sebagai guru hendaklah memberi peluang kepada murid untuk membuat sebarang keputusan. Contoh yang terdekat di sini ialah kita memberikan peluang kepada mereka untuk memilih subjek-subjek yang mereka minati. Kita juga memberikan peluang kepada mereka untuk memilih kurikulum yang mereka minati serta pelbagai aktiviti-aktiviti co-kurikulum yang mereka minati. Dan ini menunjukkan dalam memelihara suatu masyarakat yang demokratik, ia mestilah bermula daripada alam bangku persekolahan lagi, kerana sifat-sifat demokratik ini penting untuk membentuk sebuah negara yang bersatu padu dan juga sebuah negara yang mempunyai keamanan serta keharmonian bersama. Sekian saja daripada saya, Muhammad Azizi bin Syaruji. Kita berjumpa lagi. Keterangan kandungan falsafah guru yang seterusnya ialah guru berupaya memelihara suatu masyarakat yang progresif.
Hal ini ditekankan khusus kepada aspek inovatif, kreatif, analytical, critical, holistik bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk masyarakat yang saintifik dan progresif. Guru perlu memberikan dorongan yang mampu menggalakkan penjanaan idea kepada murid agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan segera. Sebagai contoh, reaksi guru terhadap situasi seorang pelajar untuk menyiapkan kerja kursus dengan menghasilkan beg kertas. Okay, bagus ya. Iman buat ni. Cuba betulkan sikit ni. Cuba tambahkan sikit bagi karya awak ni nampak menarik. Cantik-cantik. Sekarang ni nama dah ada. Lepas tu bentuk pun dah menarik. Cuba buat satu inovasi pada awak punya tali beg kertas tu supaya senang orang nak pegang. Pendek kata, guru perlu menekankan kaedah inkuiri penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan reka cipta. Guru perlu memelihara masyarakat yang berdisiplin. Hal ini dapat diketengahkan apabila guru dapat memastikan keselamatan, keharmonian dan keamanan menerusi penerapan nilai dan etika. Sebagai contoh, guru berhadapan dengan situasi di mana murid membuang sampah ke dalam longkang. Ni apa ni buang sampah dalam longkang ni? Kutip? Masuk dalam poket. Oh, senang-senang buang sampah Ahmad, kenapa buang sampah dalam longkang? Kalau dekat rumah, mak bapak awak bagi ke buang sampah dalam rumah? Dekat sekolah ni, banyak disediakan tu sampah. Kita ni perlu menjaga kebersihan supaya kita ni belajar dalam keadaan selesa. Contoh situasi seterusnya, murid mengganggu rakan sewaktu menyanyikan lagu Negaraku. Azrin, kau buat apa ni? Kita ni sedang menyanyikan lagu Negaraku. Tangan dekat mana? Dekat sisi. Diri tegak, bukan kacau-kacau kawan. Azrin, awak buat apa ni? Kita ni sedang menyanyikan lagu Negaraku. Tangan dekat sisi, diri tegak, bukan kacau-kacau kawan. Contoh situasi lain, murid tidak menyiapkan kerja sekolah. Kamu ni asyik tak siap je kerja cikgu. Buat apa kat rumah semalam? Berapa kali dah cikgu bagi? Ada je alasan awak. Sekarang ni, buat kerja cikgu dekat bawah ni. Sebelum cikgu keluar, siapkan. Hantar. Amin. Apa masalah awak ni? Cikgu bagi kerja, awak tak siap. Cikgu bagi kerja, awak tak siap. Sekarang ni, sebelum cikgu keluar, cikgu nak awak siapkan dan hantar pada cikgu kerja semalam. Jelaslah, guru mampu memelihara sebuah masyarakat yang berdisiplin dan cemerlang. Rumusan. Bancaan Pendidikan Global mendapati bahawa guru-guru di Malaysia merupakan guru-guru yang paling berdedikasi dalam memastikan kecemerlangan para pelajar yang cemerlang. Hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan guru yang dilaksanakan berteraskan falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru telah menjadi acuan yang berkesan dalam menanam kriteria guru seperti pengetahuan, kemahiran, nilai dan kemasyarakatan. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan guru dan standard guru Malaysia telah meletakkan guru-guru di Malaysia ke tahap yang pertama.